TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, sihat-sihat sejahtera tengah ulang kaji pelajaran. Sambil-sambil tu, keluarlah ke rumah sekejap, ambil angin dan udara supaya kita dapat mengekalkan kesihatan badan kita. Tapi sebelum tu, tunggu sekejap. Ada kita nak belajar mata pelajaran apa hari ini? Dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru terlebih dahulu. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan guru kesayangan kita iaitu Cikgu Muhammad Wajih Othman, Ketua Panitia Tanaman Makanan SMK Air Tawar, Kota Tinggi, Johor. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Okey, baik. Alhamdulillah Cikgu. Bila nampak Cikgu je nampak pokok. Nampak Cikgu dapat pokok. Okey, alright. Dan juga bersama dengan kita pada hari ini Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Saiful Amri Sailan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, Selangor. Apa khabar Cikgu? Cantik cikgu punya tie merah tu kan. Okey, terima kasih cikgu bersama dengan kita pada hari ini yang mana kita nak ambil tips macam mana nak menjawab soalan SPM bagi mata pelajaran tanaman makanan untuk kertas 1. Bagaimana murid-murid, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Cikgu Muhammad Wajih. Dipersilakan cikgu. Terima kasih Aiman. Apa khabar murid-murid di rumah? Sekarang cikgu akan menerangkan untuk sukses SPM 2022 Pecutan, di mana untuk mata pelajaran tanaman makanan. Aiman, kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa usaha, Aiman. Betul. Jadi kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Okey, kita teruskan. Bagi modul tanaman makanan tingkatan 4, kita ada modul pertama, pengurusan ladang. Modul kedua, penyediaan kawasan tanaman. Modul 3, penanaman tanaman. Modul 4, penjagaan tanaman. Dan modul 5, pengendalian hasil tanaman. Bagi modul tanaman makanan tingkatan 5 pula, modul 6, teknologi dalam pertanian. Modul 7, penghasilan kompos dan penggalak tanaman. Dan modul 8, keusahawanan. Ini adalah calon-calon yang telah belajar di sekolah. Untuk format SPM tahun 2020 di bawah KSSM, bagi kertas 1 7303 itu tanaman makanan, mewakili 40 markah, ia adalah ujian bertulis. Manakala kertas 2 7303 2, 60 markah adalah amali bagi pentaksiran kompetensi. Jadi untuk hari ini kita fokus kepada kertas 1, bahagian. Bagi kertas ada bahagian soalan, bahagian A ada 15 soalan mewakili 60 markah, di mana calon-calon kena jawab semua sekali untuk mendapat markah. Bahagian B ada 4 soalan mewakili 40 markah. Calon-calon juga kena jawab semua untuk mendapat markah. Jadi kalau tak jawab, tak dapat markah. Ya, betul. Masa bagi kertas 2 iaitu modul ada 7 modul pentaksiran, iaitu daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Itu adalah sedikit tentang... Ya, cikgu. Jadi masa tu cukup, cikgu? Ya, masa tu maknanya cukup. kalau kita nak buat tu, kita buat yang mudah dulu. Baru buat yang susah. Betul, cikgu? Betul. Baik, dan selepas ini kita nak tengok apa contoh soalan. Jangan ke mana-mana. Murid-murid, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini dalam mata pelajaran tanaman makanan, kita nak ambil tips macam mana nak jawab kertas satu. Baik murid-murid sekalian, jom kita bersama dengan guru kita, Cikgu Muhammad Wajih. Okey, terima kasih Aiman. Untuk bahagian A, kita tengok soalannya. Baru kita bagi tip-tip macam mana nak menjawab bahagian soalan contoh bahagian A. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, berikan maksud medium semaian. Okey. Calon kena gariskan atau tanda apa kehendak soalan. Contohnya dia minta medium semaian. Jadi apa kena bagi maksudnya. Pelajar calon akan menulis maksud dia medium semaian ialah campuran tanah yang digunakan untuk menyemai biji benih. Rujuk markah. Ada 2 markah. Jadi di mana markah yang diberi? Okey. Jadi kita tengok campuran tanah yang digunakan 1 markah, menyemai biji benih 1 markah. Jadi kalau calon menjawab campuran tanah yang digunakan saja cuma mendapat 1 markah. Okey, kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey, berdasarkan gambar rajah nyatakan jenis sayuran berikut pada ruang jawapan. Jadi soalan telah memberi gambar sayuran dan calon diminta untuk menulis jenis sayuran. Jadi calon jangan tersalah. Tengok gambar, terus jawab. Aiman jawab, gambar, tengok, jawab apa? Sawi. Sawi. Aduh. Okey, jadi itu bukan kehendak soalan dia. Kehendak soalan dia apa? Kita gariskan atau tandakan jenis sayuran. Okey, jadi calon jawab, tengok gambar, jawab jenis sayuran adalah berdaun. Okey, dalam kategori jenis sayuran berdaun. Okey, gambar yang kedua adalah jenis umbisi dan yang ketiga tu labu adalah jenis berbuah. Jadi 1 jawapan 1 markah. Okey, kita tengok format soalan, bentuk soalan yang lain. Okey. Berikut adalah pernyataan tentang ciri utama pemilihan tapak tanaman. Jadi tandakan right, tik atau bagi pernyataan yang benar dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Jadi dia ada bagi pernyataan dan juga ruang jawapan. Calon hendaki menjawab, okey, tanda dulu apa kehendak soalan. Ciri utama pemilihan tapak tanaman. Okey, dia baca okey apa yang dikehendaki, tanda tik right tu atau juga tanda pangkah. Jadi baca soalan pernyataan tu tapak terletak berhampiran dari bandar, jawab dalam ruang jawapan yang disediakan. Jika calon mengalami masalah untuk menukar jawapan, masih lagi padam dan jawab dalam ruang jawapan itu juga. Okay? Maksudnya jawab di sinilah, mungkin dah dia tak nak yang ini, dia jawab di sini atau pangkahlah contohnya. Tapi masih lagi dalam ruang jawapan. Jangan di luar ruang jawapan. Okay? Okay, baca, okay, mempunyai sumber air yang bersih, betul. Okey, kawasan pencahayaan yang baik, betul, dan juga tidak mempunyai jalan raya, salah. Jadi calon berjaya menjawab 4 markah. Okay, kita tengok bentuk soalan bahagian A yang lain. Okay, ini adalah soalan pengiraan. Jadi calon dihendaki menghitung peratus pecahbahan biji benih kacang panjang berdasarkan gambar yang telah diberikan. Okey. Apa dia nak? Peratus pecahbahan. Jadi kita kena ingat formula ataupun rumus bagi untuk mencari peratus percambahan. Bilangan biji benih bercambah darab dengan 100 bahagi bilangan biji benih yang disemai. Jadi yang disemai ada ditunjuk di dalam gambar dan kita tengok yang mana yang bercambah. Jadi kita nampak dekat situ, kita kira. Okey, 1 yang bercambah, ada 2, ada 3 biji benih dan seterusnya ada 5, 6, 7 dan 8. Okay, jadi ada 8 bahagi 10 darab 100. Jadi jawapan dia 80%. Jadi untuk pengiraan dia, formula 1 markah, langkah kerja 1 markah, jawapan 1 markah. Jadi calon jangan tinggalkan langkah kerja kerana langkah kerja adalah membawa markah juga.
Tiba-tiba dia ada idea, tiba 80%. Jadi secara tu kena ada rumus dan juga jalan kerja. Seterusnya, kita tengok contoh soalan. Diberikan jadual jenis baja dan tuliskan jenis baja tersebut mengikut kelas baja yang betul dalam ruang jawapan. Jadi dia bagi jenis baja, kita kena tuliskan mengikut jenis baja tu dalam kelasnya. Jadi pilih salin di sini. Pilih masukkan ke dalam dia punya ruang jawapan mengikut kelas baja tersebut. Organik, tinja haiwan, sisa kilang, manakala kimia, baja sebatian dan juga baja campuran. Kita seterusnya. Ini contoh format soalan yang lain. Lengkapkan carta alih langkah kerja membersih hasil tuaian di bawah. Calon-calon pernah membuat di sekolah, buat amali. Jadi, cuba imbas kembali apa yang telah dibuat dan berdasarkan pada soalan ini, calon insya-Allah boleh menjawabnya. Ingat sebelum apa yang pernah dibuat, ingat selepas apa yang telah dibuat. Contohnya, jawapan pertama kosong, jawapan kedua buang kotoran yang ada pada buah. Jadi sebelum kita buang kotoran pada buah-buahan atau hasil sayuran itu, apa yang kita buat? Sebenarnya potong tangkar, akar dan juga daun. Jadi yang kedua tu, lepas buang kotoran, kita ingat buang kotoran, lepas tu kita buat apa? Basuh dengan menggunakan air. Seterusnya membersihkan menggunakan berus, bilas hasil tanaman dengan menyiram dan jawapan yang seterusnya lah, toskan. Jadi dah bilas, dah basuh, dah bilas, kita toskan hasil tanaman sebelum kita pasarkan. Jadi mewakili 3 markah. Boleh, Iman? Boleh, cikgu. Terusnya. Ini soalan yang formatnya berbeza sedikit. Diberikan pernyataan langkah kerja bagi pengendalian hasil tuai tanaman pisang. Daripada situ kita kena pilih 5 langkah kerja yang betul. 5 langkah kerja yang betul. Jadi calon tidak perlu susun. Jadi untuk soalan ini saya lebih memperkenalkan kaedah BTS. Apa itu BTS? Bukan yang kumpulan tu. Baca, tanda, salin. Baca. Contohnya pernyataan langkah kerja kita baca. Menggerik pisang. Tu kita tanda. Betul ke salah? Kalau betul, tanda betul. Tu mengeringkan sisi pisang. Betul. Tu dah baca, tanda kan? Lepas tu memotong sisi pisang dari tandan. Betul. Mengira jumlah pisang sebelum dijual. Kita tidak kira. Jadi membawa pisang terus ke pusat jualan. Tak, kita kena bawa ke bengkel dulu. Untuk membuat proses-proses yang berikutnya. Membersih sisi pisang dalam takungan air. Betul. Dah tanda dan merendam sisi pisang dalam larutan pencegah kulat. Itu betul. Dah ada, kita dah tanda yang betul, kita salin di ruang jawapan. Diingatkan bahawa menyalin tidak boleh salah. Contohnya menggerik pisang, mesti menggerik pisang. Biasanya nanti yang panjang-panjang nanti, yang bawah-bawah tu, yang panjang tu, ada calon yang tertinggal. Tertinggal. Jadi itu akan kemungkinan akan tidak dapat markah lah. Jadi dah tanda, tadi kita salin. Salin yang betul lah. Yang mana yang betul tu, yang kita rasa betul-betul memang betul, kita salin. Dengan betul. Banyak betulnya. Nanti barulah pemeriksa betul punya tanda. Jadi biasa yang panjang ni calon akan tertinggal. Macam contoh pencegah kulat tu. Hati-hati semasa menyalin. Ambil masa, tenang. Jadi salin dengan baik. Kita seterusnya kita pergi ke 5 markah ni soalan ni. Soalan, contoh soalan yang lain. Ini adalah padanan di mana strategi pemasaran. Dia dah bagi A produk, B harga, C agihan lokasi, D adalah promosi. Dengan pernyataan tu tuliskan A, B, C dan D pada ruang jawapan. Pernyataan terberi dan tulis pada ruang jawapan. Apa kehendak dia? Strategi pemasaran.
Okey, apa yang perlu ditulis oleh calon? A, B, C dan D. Okey, jangan tulis produk, harga, agihan lokasi dengan promosi. Baca pernyataan tempat strategi untuk menjual produk. Okey, kita tengok tempatnya adalah lokasi ataupun agihan. Jawab C. Okey, jangan tulis agihan atau lokasi. Okey. Okey, strategi yang berkesan, okey, promosi. Mampu milik dan berpatutan. Agak-agak Aiman apa jawapan dia? Mampu milik harga. Harganya. Okey, bijak ni. Okey, dan menarik perhatian pelanggan dari segi reka bentuk. Okey, ini soalan pemasaran, semua pun ada terlibat kan sebagai pengguna. Okey. Okey, seterusnya dia soalan ini memperuntukkan 4 markah. Jadi calon akan mendapat 4 markah. Okey. Pastikan A, B, C dan D saja. Okey. Kalau di sekolah saya ada yang tulis A 2 kali. Kadang-kadang B dengan D hampir sama. Jadi hati-hati. Jadi jangan calon nak cepat. Jadi nanti kehilangan markah. Membuat kesilapan kecil begitu. Okey. Contoh soalan yang seterusnya. Berikut adalah pernyataan langkah bagi kerja memasang sistem aquaponik tidak mengikut urutan. Tadi BTS, yang sekarang kita perkenalkan teknik BTS, ada S lagi satu. Ada satu lagi S. Okey. Apa kehendak soalan dia? Langkah kerja memasang sistem aquaponik tapi tidak tersusun. Jadi kita kena susun. Okey, baca, tanda, susun, baru salin. Tadi baca, tanda, salin. Ini baca, tanda, susun, salin. Pasal dia ada langkah. Okay, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan langkah 5. Dah baca dekat pernyataan, okey. Meletakkan pipe PVC di atas kerangka. Nombor 1, okey, tanda. Okey, nombor 2-nya apa? Okey, meletakkan tangki ikan di bawah kerangka. Okey, seterusnya kita baca lagi, memasang pipe air ke dalam tangki ikan. Okey, yang ketiga dan yang keempat, menyambung sistem pengairan, dan yang kelima, mengisi air di dalam tangki ikan. Okey, calon boleh baca daripada atas secara perlahan, lepas tu baru cari mana kedudukan ataupun langkah yang pertama ataupun langkah kedua dan seterusnya sampai ke langkah ketiga. Bila dah tanda, jangan lupa. Jangan lupa apa tadi? Satu lagi. Susun. Dah susun? Salin. Salin. Okey, salin dekat langkah yang ruang jawapan. Jangan susun je. Okey, kalau susun je tak tulis, tak dapat markah juga. Okey, dah susun, ada nombor, okey, letakkan pada ruang jawapannya. Salin balik. Ini pun sama, jangan tertinggal. Salin sama pernyataan langkah kerja yang telah diberi. Okey. Seterusnya sampailah langkah ke-5. Jika langkahnya betul, susunannya betul, calon akan mendapat 5 markah. Okey. Okey, 5 markah. Seterusnya, okey, bentuk soalan. Okey, ada soalan contoh bahagian A lagi. A, B, C, D adalah pernyataan langkah kerja penghasilan penggalak tanaman yang tidak mengikut urutan. Ini pun sama juga, tidak ikut urutan. Jadi kena baca langkah semua, tapi kena tulis A, B, C dan D. Manakala soalan ini langkah E telah diberi sebagai apa, untuk calon tahulah untuk langkah yang kelima tu apa yang telah diberikan. Okey. Jadi bila sama yang tadi, baca, tanda, susun dan salin. Cuma salinnya A, B, C dan D. Tadi 1, 2, 3. Okey. Kita dah susun. Okey, 1. Kita baca lagi. Okey, yang B tu ada 2. Manakala yang A tu langkah yang ketiga dan yang C tu adalah langkah ke-4. Jadi bila dah susun, kita masukkan ke dalam ruang jawapan. Jangan lupa, takut tertinggal. Dekat sini tidak ditanda. Ruang jawapan adalah jawapan calon yang ditanda. Okey. Jadi langkah 1 D, langkah 2 B, langkah 3 A, langkah 4 C. Yang setelah kita tanda tadilah ikut abjad itu. Okey. Dan ini adalah bahagian A juga.
berikut adalah pernyataan tentang ciri usahawan yang berjaya. Ya, tentang ciri-ciri. Tuliskan betul. Okey, betul bagi ciri usahawan yang benar dan salah bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey. Jadi apa dia punya kehendak soalan? Ciri usahawan yang berjaya. Manakala untuk menulisnya, tulis betul. Okey. Dan juga tulis salah pada ruang jawapan. Tadi pelbagai ada yang betul tanda kan. Yang ini tulis perkataan. Okey. Pelajar dia nak laju je, calon nak laju, dia terlupa. Dia tanda terus salah. Jadi tengok kehendak soalan dan juga apa yang dia nak. Okey, kreatif. Tulis betul. Okey, dalam ruang jawapan. Bijak mengambil peluang pun betul. Okey, mengharapkan bantuan orang lain salah. Okey, berani menghadapi risiko. Okey, betul. Yang penting calon tenang baca soalan. Okey, ada jawapan dia dan cara menjawabnya dengan betul. Okey, nanti ada yang tulis, pernah saya jumpa calon saya lah. Betul bagi usahawan yang benar. Jadi jawapan betul dia tak tulis betul, dia tulis benar. Oh. Tak diterima. Tak diterima lah pasal kehendak soalan nak betul. Betul pun dah dibesarkan hurufnya. Yalah calon jangan terlalu apa kata orang kata gopoh ya, nak cepat ataupun ya, kita ada masa yang telah diperuntukkan yang mencukupi bagi calon untuk menjawabnya. Okey, cikgu. Jadi maknanya murid-murid kita kena baca dengan teliti. Sebab ya, jawapan betul. dah ada dah, cikgu. Teliti dan tanda. 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 Okey. Gariskan. Tanda atau gariskan. Okay, macam inilah. Ini kita kotakkan. Ya, betul. Manakala yang perlu salin, kita salin dengan betul. Okey, baik cikgu, kita nak berehat seketika. Murid-murid, para penonton jangan ke mana-mana. Lepas ni cikgu nak cerita pula bahagian B. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Pada hari ini, kita dalam mata pelajaran tanaman makanan, kita nak belajar tentang macam mana nak jawab kertas 1. Dan tadi kita dah cerita tentang bahagian A dan sekarang ni kita nak tengok apa soalan contoh untuk bahagian B. Macam mana murid-murid sekalian? Tak sabar dah. Okey, silakan cikgu. Terima kasih Aiman. Okey, untuk bahagian B mewakili untuk ada 4 soalan dan mewakili 40% markah. Ini sangat penting bagi mencapai keputusan yang baik. Okey, kita tengok contohnya. Okey. Jadual 1 adalah situasi yang berlaku kepada murid ketika menggunakan mesin di bengkel. Okey, diberikan situasi sama ada dalam bentuk tulisan ataupun bergambar. Okey, menggunakan bengkel tanpa penguasaan guru, mesin yang dikendalikan rosak dan mengakibatkan berlakunya lintas pintas, mengambil alat pemadam api yang terdapat di bengkel. Ini adalah situasinya. Okey, soalannya, nyatakan 2 faktor kemalangan yang berlaku di bengkel. Jadi ada 4 faktor. Daripada situasi itu, calon cuma menjawabkan 2 sahaja faktor yang telah berlaku berdasarkan situasi tersebut tadilah. Okey, 2 faktor. Okey. Faktor pertama, faktor pentadbiran dan yang kedua adalah faktor fizikal. Untuk bahagian soalan 1B, nyatakan 2 jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan berdasarkan kemalangan. Kalau kita rujuk tadi ada lintas pintas. Okey. 2 jenis alat pemadam api. Okey. Yang pertama adalah jenis A, B, C ataupun debu kering yang biasa akan ada di setiap bengkel-bengkel dan juga BC karbon dioksida, jenis karbon dioksida. Merujuk kepada situasi tersebutlah. Okey, huraikan 4 langkah penggunaan pemadam api tadilah. Alat pemadam api yang selalu digunakan. Okey, calon kena jawab berdasarkan cara penggunaan alat pemadam api. Yang pertama, tarik pin keselamatan. Yang kedua, halakan muncung ke dasar api.
ketiga, tekan tuas rapat kepada pemegang. Dan yang keempat, layangkan muncul ke kiri ke kanan ya, sehinggalah api itu terpadam. Jadi dapat mewakili 4 markah. Manakala untuk dicadangkan, calon kena cadangkan langkah keselamatan yang perlu dipatuhi bagi mengelak kemalangan tersebut berulang. Okey. Daripada sini calon boleh cadangkan langkah keselamatan yang dipatuhi. Pertama, kuatkuasakan peraturan penggunaan bengkel. Kalau bengkel siapa? Gurulah. Ada telah ditampal langkah-langkah keselamatan, peraturan-peraturan penggunaan bengkel. Dan juga melakukan penjagaan mesin secara berjadual. Ini pun guru dan murid bersama-sama. Kalau mana mesin yang boleh diselenggarakan, diselenggarakan mengikut secara berjadual. Dapat 2 markah. Jadi semuanya adalah 10 markah. Nampak macam senang kan, Aiman kan? Betul, cikgu. Masya-Allah. Kita tengok ke soalan yang kedua. Seorang pengusaha tanaman sayur-sayuran mengalami masalah tanah kawasan tanaman yang kurang subur, semakin keras dan juga harga baja kimia yang semakin meningkat. Ini adalah situasi yang telah diberikan daripada soalan itu. Jadi calon diminta memberi satu cadangan jenis bahan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Itu 1 markah. Dan yang B, terangkan langkah penyediaan bahan tersebut dijalankan. Dan C, nyatakan kelebihan bahan yang telah dicadangkan tadi. Biasanya soalan ini memang telah dibuat berdasarkan daripada aktiviti ataupun sukatan yang telah dibelajarlah. Dia cuma calon kena ingat dan juga tulis apa yang dijalankan di sekolah. Contohnya ni bahagian A tadi. Bahan yang dicadangkan berdasarkan situasi tadi, masalah dia dah tanah dia tak subur tadi dah semakin keras. Jadi calon diminta jawapannya adalah kompos. Bahan organik kompos. Dapat 1 markah. Bagi B, langkah penyediaan bahan tersebut itu kompos tadilah merujuk pada soalan yang pertama yang telah dicadangkan. Jadi dia kena menyediakan langkah-langkah. Pertama, menyediakan tanah kompos. Melonggokkan sisa tumbuhan seperti batang jagung. Melonggokkan sisa tumbuhan hijau. Menabur kapur EML secara rata. Menabur bahan inokulum seperti tinja haiwan. Menyiram sehingga 50% kelembapan. Mengulang langkah 2 hingga 5 sehingga timbunan menjadi setinggi 1.5 meter. Jadi tip dia, calon kena tulis langkah-langkah penyediaan. Jika ada lagi langkah yang belum rasanya betul, calon boleh tulis di bawah lagi. Mungkin yang atas tu dia sama. Jadi bila ada tulis di bawah, mungkin ada langkah yang seterusnya. Jadi itu tips lah. Untuk C, kelebihan penggunaan bahan tersebut, kompos itu sebenarnya menambah dan membekalkan nutrien daripada hasil sisa tumbuhan tadi, sisa tumbuhan hijau, dan juga bahan tinja. Itu adalah membekalkan nutrien. Dan juga membaik pulih tanah yang bermasalah berdasarkan pada soalan yang situasi tadilah. Dia berjaya menyelesaikan masalah yang keras, tanah mula mengeras, jadi memperbaiki struktur tanah tersebut. Dapat 2 markah. Bagi soalan seterusnya, rakan anda mengusahakan tanaman sayur-sayuran secara besar-besaran. Beliau meminta anda membantunya memasang sistem pengairan renjis. Jadi pasal renjis, laka dan labelkan. Jadi dia punya kata kunci adalah laka dan label. Kalau laka tak ada label, tak ada markah. Tak ada markah. Jadi laka sistem pengairan renjis tu markah dia banyak 8. Dan B-nya adalah nyatakan 2 kelebihan sistem pengairan renjis. Jadi kita tengok contoh jawapan.
Okey, dilakarkan label. 1 tangki. Okey. Kreativiti lakaran calon tak kisahlah macam mana nak bulat ke, nak 2D ke, 3D, tapi yang penting label. Jadi para pemeriksa dia akan kenal pastilah itu adalah penapis. Okey. Okey, ada pipe utama, ada pump. Okey. Cuba ingat kembali kat bengkel macam mana apa sistem pengairan renjis dipasang, ada injap. Okey, disambungkan dengan penyambung T, pipe-nya, ada lagi penyambung L. Okey, ada pipe sekunder dan juga perenjis ataupun sprinkler. Okey. Itu adalah polybag. Ini adalah sistem pengairan renjis. Okey. Jadi macam mana markahnya dapat? Okey, komponen berlabel 6 maksima. Jadi ada 6 yang diterima, lebih tak ada masalah. Kurang markah. Tiada markah. Jadi kena sekurang-kurangnya 6. Okey. Lepas tu baru dapat 6 markah. Kedudukan komponen yang betul. Maksudnya tangkinya daripada mula, okey, pipe utama dan sampailah ke pipe sekunder dan juga perenjis tadi. Jadi tak bolehlah perenjis duduk sebelah tangki. Jadi tidak logiklah dari segi penyambungan tu. Dapat markah dan sistem berfungsi jika dipasang. Okay, itu pun sama akan diteliti oleh pemeriksa untuk mendapat markah. Jadi ada 8 markah di sini. Okay. Kalau dibuat latihan tak ada masalah kan. Betul cikgu. Jadi calon boleh ulang kaji bahagian sistem pengairan yang ada di dalam subjek ataupun mata pelajaran tanaman makanan. Okey, kelebihan sistem tadi dah buat mesti ada kelebihannya. Okey, jadi calon tulis sesuai digunakan pada kebanyakan jenis tanaman. Okey, penyemburan sekata pada keseluruhan kawasan. Jika ada rasa jawapan-jawapan lain, calon boleh tulis juga. Okey, contohnya komponen sistem boleh diubah ke lokasi lain, senang dipasang dan okey. Itu antara jawapan-jawapan yang sesuai untuk calon menjawab. Okey, 2 markah. Okey. Dan soalan seterusnya, anda diminta untuk menghasilkan 1 lakaran poster bagi jualan hasil tanaman di Expo Pertanian. Ini bagi modul keusahawanan. Okey. Lakar dan warnakan 1 poster promosi tersebut. Dan B, nyatakan 2 kelebihan juga. Promosi itu dilakukanlah. Okey. Kita tengok apa dia. Okey, 1 lakaran poster. Lakar dan warnakan. Ada perkataan warnakan. Okey, itu membawa markah juga. Ini contoh Contoh. Okey. Di mana maksima 6 maklumat yang sesuai mendapat 1 markah. Tadi daripada soalan tadi jualan hasil jadi dapat 1 markah. Okey. Di mana jualan itu berlaku? Di Expo Pertanian. Okey, ada masa jualan awal tahun, 1 markah. Okey, dipromosikan, ada gerai nombor di sini nombor 2 ni. Okey, nombor 1 markah. Okey. Dan juga alamat alamat dia punya email, dia punya untuk dihubungi, nama, okey, gerainya, ini pun 1 markah. Okey. Ini pun yang penting ada maklumat yang telah diberikan pada poster tersebut. Okey. Ilustrasi yang sesuai. Inilah ilustrasi. Lakarkan je lah. Okey. Dan berwarna di mana-mana sajalah. Sama ada di tulisan, ada pada sekurang-kurangnya 2 warna. Untuk membezakanlah. Okey. Secara ringkas adalah lakaran ni. Dan membawa kepada berapa markah tadi? 8 markah. 8 markah kan. Mudah kan? Okey. Dan yang seterusnya, nyatakan 2 kelebihan promosi tersebut. Okey. Okey, menarik pengguna untuk datang membeli. Okey, maklumat jelas sampai kepada pengguna. Okey, ada iklan-iklan tu kan. Ada ataupun apa-apa saja jawapan yang calon-calon rasa macam boleh diterima, calon boleh tulis. Contohnya memudahkan pengguna datang ke tempat tersebut pasal dah ada info-info ataupun maklumat-maklumat pada poster tersebut. Okey. Itu adalah 10 markah bagi
bahagian B. Jadi tadi dah 4 soalan, 40 markah dah tu. Oi, betul tu. Jika calon menjawab Maknanya dengan soalan B ni tak banyak soalan cikgu kan? tak banyak, 4 Tapi soalan. markahnya banyak. Pasal Itu dia. semua jawapan calon kena tulis. Ya, Kena lakar, betul. kena kira contohnya macam tu. Okey. Maknanya kena ambil perhatian Kena terutama perhatian. kepada poin-poin dan juga lebih-lebih lagi dalam lukisan tadi yang cikgu sebutkan, Ya. pastikan semuanya ada label. Kalau tidak, tak dapat Lakar label, lakar warnakan contohnya. Akak warnakan. Okey, baik. Cikgu, kita nak berehat seketika. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 Pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran Tanaman Makanan. Baik, anda semua dah tengok macam mana bahagian A, bahagian B, dan sekarang ni kita nak dengar tips macam manakah nak bagi mudah jawab soalan tu. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, calon-calon SPM yang pertama, kalau nak masuk dalam dewan, bawa kad penalan. Okey. Yang kedua, bawa alat tulis. Dan yang ketiga, yang penting sangat tadi cikgu dah beritahu, bawa bertenang. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Okey. Okey, kita teruskan kepada tips menjawab bahagian A yang tadi. Okey, yang seperti yang kita telah bincangkan tadi, telah sampaikan. Yang pertama, baca dan fahamkan kehendak soalan. Kadang soalan nampak macam senang tapi tersalah jawab kerana tidak faham kehendak soalan. Okey, gariskan kata tugas. Ni kita dah gariskan tadi kata tugas, jenis tanaman. Okey, ingat balik apa yang telah dibuat aktiviti di sekolah dan pengeluarannya dan langkah kerjanya. Okey. Pilih langkah kerja yang dengan betul, okey, tanda ganti ataupun yang betul ataupun pangkah tidak berkenaan mengikut kehendak soalan. Kalau dia tulis betul dengan perkataan, tulis betul dengan perkataan. Salah dengan perkataan, tulis salah dengan perkataan. Susun langkah kerja dengan betul. Ya. Jika ada beberapa langkah yang terkeliru, cuba ingatkan kembali calon apa yang pernah buat dengan cikgu sama-sama. Okay? Nanti ingatlah tu jawapannya. Selepas itu, semak jawapan yang telah calon-calon tulis itu. Okay? Ada yang tertinggal. Calon sekolah saya ada yang tertinggal. Nak cepat ke tak tahulah. Bila ada helaian yang banyak di selak-selak, ada yang tertinggal. Sayang. Satu soalan tadi, satu markah. Jadi ada 15 soalan, 60 markah. Banyak ni 60 markah. Kalau orang kata separuh tu lulus, dah lulus. Tapi kita untuk MBB, cikgu harapkan semua calon mendapat markah yang baiklah. Okey. Okey, tip untuk menjawab bahagian B. Okey. Sama juga baca dan fahamkan. Okey. Dia ada situasi, ada kemahiran yang soalan yang kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Gunakan kata-kata kunci yang pada soalan tersebut. Okey, calon juga mencadangkan satu idea, okey, yang sesuai, relevan, yang paling senang dan ringkas mengikut kemampuan calon. Mungkin idea tu pernah calon lakukan di sekolah tadilah. Okey, ataupun pernah berbincang, telah diulang kaji bersama guru-guru. Okey, jadi okey, seterusnya calon hendak tuliskan langkah kerja yang lengkap. Okey, dengan memasukkan cadangan atau idea tadi berdasarkan soalan dan skor yang diberi. Kalau skor dia minta 2, kita boleh bagi 2. Okey, idea. Jadi langkah kerja mesti lengkaplah. Apa alatnya yang diberi, berapa masanya pun calon juga perlu tulislah untuk sekurang-kurangnya dapat markah yang dikehendakilah. Okey. Okey, calon hendaklah tulis jawapan di dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey. Itu pun satu juga masalah jika calon tulis di luar daripada ruang jawapan. Okey. Okay. Itu dia di antara tips cikgu. Okey. Lagi tip-tip yang saya
boleh kongsikan. Okey, bagi soalan penyelesaian masalah, baca dan fahamkan. Ya, mana? Macam biasalah kita garis kata kunci. Semua soalan kita garis je. Okey, mana untuk dapatkan kita punya cadangan idea tadi yang sesuai dengan relevan daripada soalan tadi. Tuliskan jawapan sekurang-kurangnya huraian berserta contoh. Ada huraian sikit. Kalau ingat contoh, contoh ni macam gini, tulis contoh dia. Mungkin nanti huraiannya kurang tapi ada contoh. Mungkin dapat markah juga di situ. Okey. Selain daripada itu, kalau soalan lakaran, okey, pastikan faham kehendak soalan. Lakaran hendak apa? Lakaran dengan label. Lakaran jelas dan dilabelkan. Okey. Kemas. Okey, jika ada lakaran calon membuat lakaran nak padam, salah kan padam dengan teliti dengan kemaslah. Jadi jangan comot dan diwarnakan. Okey, nanti pemeriksa tak faham, tak jelas, dah rugi, tak dapat markah. Tak dapat markah. Sayanglah calon berusaha dengan keras untuk menjawab soalan tapi oleh kerana tidak kemas, ada satu kerugian. Okay. Yang penting jangan biarkan kosong. Jawab. InsyaAllah ada jawapannya, ada markahnya di situ nanti. Okay. Jika ada maklumat tambahan yang perlu dimasukkan, jelas mengikut skor yang diperuntukkan. Lebih tak apa, contohnya macam lakaran tadi, poster, ada lakaran-lakaran iklan, papan tanda ke, okay, salah. Masukkan maklumat tambahan. Lebih tak apa. Mungkin ada maklumat yang sama, kan, contohnya masa tu dia lagi kan, masa lagi tapi dua, nanti mesti tanya ni dua yang sama, jadi makanya tetap satu. Alamat email, Facebook, apa ni, TikTok tu sama, tu satu. Calon ingat dia dah 6 tapi sebenarnya dia dalam kategori yang sama. Biar cari lebih maklumat-maklumat yang lain. Okay? Jadi bila dah jika katalah calon dah siap, semak kembali. Macam biasalah, ada masa lagi, kadang-kadang 15 minit, ada panjang 15 minit tu. Okey, semak balik soalan pertama bahagian A dan sampailah ke belakang tu, mana-mana yang tertinggal, mana-mana yang nak ubah jawapan, tiba-tiba bawa ada idea. Kadang pelajar tak tenang ni, idea ni lambat sikit, lambat sampai. Jadi biar tenang, dah mungkin hujung-hujung tu dah reda sikit, ada idea-idea mencurah-curah. Okay. Jadi kita jangan cepat putus asa walaupun kita dah terlupa, tapi yalah, kadang-kadang di hujung-hujung tu ada idea-idea sedikit lah lagi. Jangan dibiarkan kertas itu kosong. Okey cikgu, kalau kita tengok dekat sini untuk tingkatan 4 kita ada 5 modul cikgu. Dan juga untuk tingkatan 5 ada 3 modul. 3 modul. Yang mana kalau kita lihat dekat sini perlu diberi penekanan terhadap modul-modul ni cikgu. Ada 8 modul ni, mungkin cikgu boleh cerita sikit modul yang mana perlu beri penekanan lebih cikgu. Untuk biasa sama. Sama. Semua penting. Semua penting. Cuma skop mana yang ditanya, kita tak tahulah. Mungkin ada di sini dalam yang saya sampaikan. Mungkin. Jadi siapa yang tak tengok rugilah. Nanti kalau calon lain beritahu rakan-rakan. Okay? Ya cikgu. Mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang topik kita pada hari ini, kertas satu tanaman makanan. Silakan cikgu. Untuk para calon semua, untuk mendapatkan orang kata mata pelajaran calon keputusan yang baik, tanaman makanan ni adalah salah satu daripada mata pelajaran yang boleh mendapat keputusan yang baiklah. Jadi jawab dengan baik, ada masa lagi kita ulang kaji. Itu je. Siapa yang berusaha dia akan berjaya, betul cikgu. Betul. Kata-kata akhir pada cikgu. Kita tengok, jom kita tengok. Sama je. Kejayaan tak akan datang bergolek tanpa usaha. Jika tak berusaha, bergoleklah kita lepas tu. Tak berusaha, bergoleklah kita, cikgu. Baiklah. Kita ucapkan terima kasih kepada cikgu Muhammad Wajih dan juga murid-murid kita yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Dan ingat kata-kata cikgu tadi, usaha kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa usaha. Okey, jadi kita terus buat latihan, terus buat latih tubi supaya kita mudah nak menjawab soalan nanti
nanti, okey? Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih cikgu, terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.